Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar calon-calon SPM semua? Ustazah harap anda semua sehat dan ceria-ceria selalu. Pastinya ketika ini anda semua sedang sibuk dengan persiapan menghadapi peperiksaan Januari nanti. Ustazah doakan anda semua cemerlang insya-Allah. Untuk video kali ini, Ustazah akan bercakap mengenai teknik menjawab soalan kebat. Pasti ramai yang merasakan soalan kebat adalah soalan yang susah. Sebenarnya tidak ya murid-murid semua. Jika kita tahu format menjawab soalan kebat, kita tidak akan ada masalah dengan soalan berbentuk ini. Jom bersama-sama dengan Ustazah kita kenali soalan kebat. Terdapat beberapa ciri soalan kebat. Berdasarkan kepada ciri-ciri inilah, pelajar dapat mengenal pasti sama ada soalan itu soalan kebat atau sebaliknya. Ciri yang pertama, ada stimulus ataupun rangsangan dalam kotak. Ciri yang kedua, biasanya jumlah markah ialah sebanyak 4 markah, di mana 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian, 1 markah untuk huraian lengkap dan 1 markah lagi adalah untuk kesimpulan ataupun untuk olahan menarik. Yang ketiga, tidak dinyatakan kuantiti jawapan. Maksudnya, soalan tidak dijelaskan berapakah jawapan yang perlu dijawab oleh pelajar. Yang keempat, cara menjawab mestilah dalam satu perenggan ataupun berbentuk karangan pendek. Jom kenali kehendak soalan kebat. Baiklah, sekarang kita kenali kehendak soalan kebat. Bila soalan kebat berkaitan dengan bagaimanakah perkara yang patut dilakukan, jawapan mestilah mengenai cara. Jika soalan kenapakah atau mengapakah, jawapan anda mestilah menyatakan sebab, faktor ataupun punca. Jika soalan huraikan, jelaskan atau bincangkan, jawapan anda mestilah memberikan keterangan atau penjelasan tentang sesuatu hal perkara. Jika soalan berkaitan komen, pendapat, hujah ataupun pandangan, jawapan hendaklah mengikut apa-apa yang pelajar ingin huraikan sama ada dari segi sebab, kesan, contoh ataupun cara. Jika soalan ramalkan, jawapan mestilah mengetahui kesan ataupun akibat. Dan jika soalan berkaitan buktikan, untuk menyokong hujah atau pernyataan soalan, jawapan anda mestilah memberikan contoh kerana ini adalah untuk menguatkan hujah kita. Seterusnya, kita akan lihat beberapa kesilapan yang selalu dilakukan oleh calon dalam menjawab soalan kebat. Di antara kesilapan-kesilapan calon dalam menjawab soalan kebat, pertama, tidak menjawab soalan. Kedua, tidak boleh mengembangkan jawapan. Yang ketiga, penggunaan kata hubung seperti dan
serta seterusnya, selain itu, di samping itu. Jawapan calon dalam bentuk poin. Dan yang terakhir, jawapan berbelit-belit. Sekarang kita lihat tips menjawab soalan kebat, di mana perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Jangan lupa untuk subscribe, tanda sokongan anda kepada saya atas usaha-usaha saya yang kecil ini. Sekian.